Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kali ini kita akan meneliti pula apakah yang terkandung dalam buku teks muka surat 60. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah bersedia dengan buku teks dan buku catatan. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menulis ayat menggunakan kata hubung. Tajuk kata hubung ini telah pun kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Namun begitu, sebagai pemahaman, apa kata kalau kita imbas kembali beberapa kata hubung yang akan kita gunakan sepanjang pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kita kenali dahulu apa yang dikatakan kata hubung. Kata hubung ialah kata yang berperanan atau berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, ayat dengan ayat, atau frasa dengan frasa. Ada beberapa bahagian tentang kata hubung, namun untuk tahun 4 ini cikgu tidak menjelaskan secara terperinci. Atau menunjukkan pilihan. Maknanya ada pilihan yang boleh kita lakukan. Sama ada 2, 3 atau lebih daripada itu. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan. Marlina belum pasti sama ada akan melanjutkan pelajaran ke Maktab Rendah Sains Mara atau Sekolah Menengah Sains. Ada 2 pilihan. Ya, okey. Dan menggabungkan 2 unsur yang setara, yang sama. Contohnya, Salim dan Ahmad pergi memancing di lombong tinggal itu. 2 orang yang sama, ya. Okey, seterusnya lagi. Kecuali menunjukkan kekecualian. Kecuali semua murid di kelas itu membaca buku di perpustakaan kecuali Syamsuddin. Maknanya Syamsuddin tidak termasuk dalam keseluruhan pelajar yang berada di perpustakaan. Lalu, menggabungkan 2 perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Contohnya, anjing garang itu menerkam pencuri itu lalu menggigit punggungnya. Anjing gigit punggung. Maknanya perbuatan itu dilakukan secara berturut-turut. Lepas terkam, terus menggigit. Baik, ya. Berikutnya, serta. Menyatakan maksud turut atau bersama-sama. Contoh ayat, Aliyah rajin serta gigih berusaha. Bersama-sama, rajin pun dia, gigih pun dia. Ya? Okay. Sambil menunjukkan perbuatan lain dilakukan di samping perbuatan utama. Melakukan satu tugas utama, kemudian di samping itu ada buat kerja lain lagi. Contoh ayatnya, dia menyanyi sambil menari. Menyanyi adalah pekerjaan utama sambil menari adalah perbuatan sampingan. Tetapi dilakukan secara serentak. Okey, tetapi menggabungkan ayat dengan ayat yang lain. Contoh ayatnya, Amran suka makan nasi lemak, tetapi dia tidak suka makan roti canai. Dia suka satu, namun satu lagi tak suka. Ada kekecualiannya. Kita menggabungkan 2 ayat itu suka dengan tidak suka. Kata hubung lain yang biasa juga kita gunakan adalah agar. Menerangkan maksud ataupun tujuan. Contohnya, ibu berdoa agar abang lulus dengan cemerlang dalam ujian memandu itu. Berusahalah supaya ataupun agar, ya. Okay. Apabila menerangkan masa berlakunya sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Apabila ditegur, dia merajuk. Maknanya masa itu ditegurkan di situ. Kerana menunjukkan alasan atau sebab.
Dia dimarahi oleh ayahnya kerana memecahkan sebiji gelas minuman. Sebab dia pecahkan gelas, ayahnya marah. Kemudian, manakala menunjukkan masa dan perkara yang bertentangan. Fauzi sibuk menyiapkan kerja sekolahnya, manakala rakan-rakannya yang lain asyik bermain sahaja. Dia buat kerja sekolah, manakala kawan-kawan lain sibuk bermain. Okey, pertentangan. Berikutnya lagi. Setelah ataupun sebelum ataupun sejak menunjukkan masa. Contohnya, setelah siap mengemas rumah, Nadia menyiapkan kerja sekolahnya pula. Lepas berkemas, dia menyiapkan kerja sekolahnya pula. Ya, masa dia. Begitu juga untuk perkataan-perkataan sebelum dan juga sejak. Dan akhir sekali, yang cikgu nak terangkan tentang kata hubung ini adalah supaya. Menerangkan maksud atau tujuan. Ibu menyuruh kakak memberus gigi setiap hari supaya gigi kelihatan cantik dan bersih. Supaya. Penyebabnya. Ya, tujuannya. Tujuan gosok gigi itu adalah supaya gigi itu bersih dan cantik. Okey, kita tinggalkan dahulu apa yang cikgu terangkan, contoh-contoh yang telah cikgu terangkan tentang kata hubung ini. Kita kembali ke buku teks muka surat 60. Tata bahasa, lindungi si kecil. Kita baca bersama-sama. Hadif dan keluarganya mengunjungi pusat beli belah. Mereka ke sana untuk membeli kerusi keselamatan bayi. Kita lihat gambar yang pertama. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu Hadif tidak perlu memegang, ditinggalkan tempat kosong, meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Jadi daripada pernyataan ini kita nampak ada dua pilihan yang boleh digunakan. Sama ada memegang, meriba. Jadi kata hubung yang sesuai untuk kita gunakan adalah atap. Ada dua pilihan ya. Okey, baik. Kita lihat gambar yang kedua. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang. Ditinggalkan tempat kosong, keluar bersiar-siar. Ada beberapa contoh yang disediakan di Munshi Cilik. Mungkin cikgu tak sebut masa penerangan awal tadi. Jadi di sini kita lihat yang sesuai untuk kita gunakan di situ atau supaya, sewaktu, ketika, untuk, kerana. Mana yang lebih sesuai? Ya, sewaktu. Ya, sewaktu keluar bersiar-siar. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz garis bayi berasa selesa. Tempat kosong itu patut kita isikan dengan kata hubung yang menerangkan maksud ataupun tujuan. Dah tentulah jawapannya, supaya. Gambar yang ketiga dan petikan yang ketiga. Anak kecil Encik Husin tidak menangis garis dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahawa masa. Yang sesuai di sini kita gunakan adalah seperti mana yang tercatat pada Munshi Cilik, yaitu ketika. Kita sambung lagi. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala. Ditinggalkan tempat kosong, melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Kita lihat di situ apakah kata hubung yang sesuai untuk kita lengkapkan. Okey, berdasarkan kepada ruang kosong itu, kata hubung yang sesuai untuk kita gunakan bermaksud tujuan, iaitu untuk. Okey. Juga dinyatakan dalam Munshi Cilik. Gambar yang terakhir, juga petikan yang terakhir. Encik Husin memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa. Garis, terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Kerana ada sebabnya. Dan kata hubung yang menerangkan tentang sebab adalah kerana. Okey, dah pun lengkap tempat kosong yang kita sediakan. Tetap namun, untuk kamu memahirkan lagi pengetahuan kamu tentang kata hubung, cubalah kamu cari latihan-latihan yang berkaitan dengan kata hubung dan cuba kita menjawab. Cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran cikgu untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.